Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar anak-anak murid cikgu hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan baik-baik sahaja. Okey, baik, bersama seperti biasa dengan Cikgu Hidayah dalam kelas matematik tingkatan 3. Dan seperti yang anda dapat lihat di paparan skrin, hari ini standard pembelajaran kita adalah 5.1.7 dan dia melibatkan penyelesaian masalah. Jadi seperti yang saya pernah bagi tahu sebelum ni, sekiranya kita dah sampai kepada penyelesaian masalah, itu petanda bahawa kita telah berada di penghujung bab ini. Dengan kata lain, hari ini adalah kelas terakhir yang berkaitan dengan bab 5. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita lihat kepada slide seterusnya. Baik, seperti biasa suka untuk saya mulakan dengan imbasan apa yang kita telah pelajari dalam kelas sebelum ini. Jadi dalam kelas sebelum ini kita dah belajar cara penukaran unit sudut. Unit bagi sudut adalah darjah dan juga ada juga berkaitan dengan minit dan juga berkaitan juga dengan saat. Okey, perlu tahu perkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti mana yang kita tahu, satu darjah bersamaan dengan 60 minit. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Maka bukan sahaja itu, kita telah pelajari bagaimana nak menukar dari darjah kepada minit dengan operasi darab 60. Begitu juga minit kepada saat darab 60. Kita juga seharusnya tahu sekiranya kita diminta menukar unit sebaliknya. Contoh, daripada saat kepada minit, bahagi 60. Begitu juga dari minit kepada darjah, juga bahagi 60. Baik, terapkan dalam minda anda. Itu adalah pembelajaran sebelum ini. Okey? So, tanpa buang masa, jom kita lihat pembelajaran hari ini. Buku teks anda, muka surat 122 untuk anda buat rujukan. Jadi, saya ambil contoh 15. Baik. Jom kita baca sama-sama. Gambar rajah di sebelah menunjukkan satu tangga yang disandarkan pada dinding. Jadi sekiranya anda tak tahu bagaimana situasi penyandaran tangga pada dinding, lihat rajah ni. Macam itulah ya. Situasinya, ia membentuk satu segitiga bersudut tegak PQR. Okey, jika dilihat, sebenarnya secara tak langsung dia boleh membentuk segitiga bersudut tegak begitu. Okey, selepas ini cuba terapkan. Selepas ini, apabila anda nampak situasi di persekitaran anda yang melibatkan segitiga bersudut tegak, ingat nisbah trigonometri, boleh? Ingat teorem Pythagoras, boleh? Okey. So, sekarang ni, kita berbalik kepada soalan jika tinggi QR. So, QR adalah ini 2.5 meter. So, kita cuba pindahkan pada rajah 2.5 meter. Okey, hitungkan panjang tangga PR dalam meter. So, kita tak tahu sudut, kita diminta untuk mencari panjang sisi tersebut. Dan perhatikan, nyatakan jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Baik, di sini sila perhatikan, saya pernah, jika anda ingat semula, saya pernah beritahu sekiranya kita nak mencari satu sisi, kita seharusnya tahu dua sisi yang lain. Tetapi malangnya, dalam situasi ini, kita hanya diberi sisi QR sahaja. Maka di sini, kita dapat tahu bahawa kita tak boleh menggunakan teorem Pythagoras. Sebab teorem Pythagoras, kita mesti tahu dua sisi yang lain sekiranya kita diminta mencari satu sisi. Dan di sini petanda bahawa kita perlu menggunakan konsep SOHCAHTOA yang kita dah belajar. So, okey, TOA. Okey, seperti sebelum ini saya kata apabila nampak sahaja segitiga bersudut tegak, sila label OAH-nya. Dan kita nampak jelas di sini bahawa yang bertentangan dengan sudut tegak ini adalah H, yang bertentangan dengan sudut 50 ini adalah O, manakala ini sudah tentulah adalah A. Baik, di sini kita nampak lihat bahawa kita diminta mencari H. Kita ada nilai O. So, dia berkaitan dengan O. Betul tak? O. So, O itu berkaitan dengan SO. Nampak? So, itu petanda bahawa kita menggunakan konsep sin. Jadi, di sini kita akan menulis sin. Seperti biasa, saya pernah kata sebelum ni, sebelah sin mesti ditulis dengan sudut. Okey, sudutnya apa? 50 darjah. Maka di sini kita tulis sin 50. Sama dengan, okey, O-nya adalah 2.5. H-nya itu yang kita tak tahu, iaitu bersamaan dengan panjang PR. Atau boleh juga kita terus tulis PR. Okey, kita diminta mengira PR kan. Jadi di sini kita buat sedikit penyusunan. So PR itu kita bawa naik atas. Okey, so tinggal 2.5, sin kita bawa turun ke bawah.
Okey. So dari sini kita tekan kalkulator sahaja. Okey, masukkan 2.5 bahagi sin dekat sini jangan salah tekan. Bahagi sin 50. Tekan sama dengan berapa jawapan kalkulator anda? Jawapan kalkulator akan menunjukkan nilai 3.2635 dan banyak panjang lagi, betul? Sila perhatikan soalan, dia hanya nak kita beri dalam 2 tempat perpuluhan. Di mana 2 tempat perpuluhan? Itu bermaksud 2 tempat selepas titik perpuluhan. Di 6 Lihat dahulu nombor di sebelah 6, 3, maka di situ kita tak perlu tambah 1 kepada 6 lah. So, jadi jawapannya adalah 3.26. Ingat 2 tempat perpuluhan. Sekiranya anda beri lebih, anda tidak akan dapat markah penuh. Okey? Diharap di situ dapat memberi penjelasan dan kefahaman kepada anda. Okey? Kita beralih kepada modul. Okey, modul muka surat 47. Kita nak cuba melihat kepada contoh bentuk soalan di dalam peperiksaan. Okey, ini untuk keseluruhan sepanjang apa yang telah anda pelajari dalam bab 5. Bermula dengan soalan pertama. Baik, seperti biasa, saya pernah pesan sila label OAH. Jadi, label ini H, ini O, ini A. Sepatutnya pada tahap ini anda dah berjaya melabel OAH tanpa ada sebarang masalah dengan tepat. Baik, hypotenuse terang sekali H. Sila tulis dalam label huruf. Dia nak minta kita tulis label huruf EG. Manakala sisi bertentangan adalah O, opposite bertentangan. So, dia akan jadi EF. Berpandukan kepada apa yang kita telah label. Pastikan label anda itu betul. Sisi bersebelahan adalah A. So, A adalah FG. Jadi, itu adalah jawapannya. Okey? Mudah saja soalan direct sahaja. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua. Seperti biasa, sama juga sila label dahulu. Okey, saya beri masa 1 minit untuk anda label. Okey, saya rasa semua pun dah berjaya label kan? Okey, jom kita cek. Betul tak label anda? Ini adalah H, ini adalah O, ini adalah A. Okey, untuk gambar rajah nombor 2, ini adalah H, ini adalah O, ini adalah A. Gambar rajah ketiga, ini adalah H, ini adalah O, ini adalah A. Okey, semak. Betul ke tidak label anda? Kalau betul, tahniah cikgu ucapkan. Okey, so sekarang ni kita diminta mengisi tempat kosong. Okey, yang pertama tangent. Tangent, okey, sekali lagi nampak tak? Kita sentiasa menggunakan prinsip ini. So, kah, toa. Okey, tulislah dekat di mana-mana bahagian untuk mudah untuk kamu rujuk. Baik, kalau tangent dia melibatkan toa, maksudnya O per A. Jadi, O adalah 3, A adalah 4. Sentiasa perhatikan nilai yang kamu tulis nisbah tersebut mesti dalam bentuk yang terringkas. So, kita semak. 3/4 dah terringkas ke belum? Ya, dah tak boleh ringkas dah. Itulah yang paling ringkas, maka itulah ada jawapan akhir. Okey? Yang kedua, sin theta. Sin adalah so. So, O per H. Jadi, O adalah 12, H adalah 13. Jadi, adakah 12 per 13 tu dah dalam terringkas? Ya. Dah tak boleh ringkas lagi dah. Dan yang terakhir, cos. So, cos adalah K. So, K adalah A per H. So, A adalah 8. H adalah 10. Semak 8 per 10. Boleh dipermudahkan lagi kan? Sifir 2. Jadi, 8 bahagi 2 dapat 4. 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi, jawapan akhir adalah 4/5. Ingat mesti dalam bentuk yang terringkas. Okey, next. Baik, soalan yang ketiga. Ini menukar kepada unit darjah dan minit. Ingat lagi tak? Sekarang kita nak tukar. Ni diberi dalam darjah kan? Jadi, darjah nak tukar kepada minit. Ingat lagi kita mesti darab 60. Baik, kita mula dengan soalan yang pertama. 53.7 darjah. Ingat saya kata di hadapan tempat perpuluhan dia akan stay sebagai darjah. Okey, manakala di belakangnya akan diubah kepada minit. Jadi di belakang tempat perpuluhan adalah 0.7.
Itu bermaksud 0.7. Dan kalau nak tukar darjah kepada minit, kita tahu dia adalah darab 60. Jadi 0.7 darab 60. Tekan kalkulator 0.7 darab 60. Berapa jawapan kalkulator beri? Okey, so kita akan dapat 42, betul tak? Jadi jawapannya adalah 53 darjah 42 minit. Cara penulisan mesti betul Alright. So kita bergerak kepada soalan yang kedua. Baik, soalan yang kedua 24.15 darjah. Okey, begitu juga kaedah yang sama di hadapan titik perpuluhan stay sebagai darjah. Manakala di belakangnya iaitu 0.15 darab 60. Dia akan menjadi minit. Okey. So kita tekan kalkulator 0.15 darab 60. Jadi kita akan dapat 9. Jadi 24 darjah 9 minit. Okey. So ini sebenarnya direct, soalan straight to the point. Maksudnya terus saja menggunakan konsep apa yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadi diharap semua dapat jawab dengan betul. Okey, seterusnya. Baik, kita nak padankan nisbah trigonometri. Kalau kita lihat di situ, sudutnya adalah sudut 30, 45, 60 kan? Itu petanda bahawa kita boleh menggunakan jadual ini. Ingat lagi tak jadual ni? Cikgu kata apa? Ada teknik nak hafal. Jadi kita lihat dekat situ. Okey, gambar rajah yang pertama tu, okey, kita buat garis silang begini kan. Ni kita buat menegak begini. Petak yang pertama 1/2 tu bermaksud pasangannya juga 1/2. Petak yang kedua punca kuasa 2 3/2, maka pasangannya di sini adalah punca kuasa 2 3/2. Okey. Dan yang di belakang sini adalah 1 per punca kuasa 2 1 per punca kuasa 2. Dan di bawahnya juga pasangannya adalah sama. Manakala untuk tangen pula petak pertama 1 per punca kuasa 2 3. Di sebelahnya ambil nilai di bawah, di sebelah hujung ambil nilai di atas. Okey, dah lengkap begitu, senanglah untuk kita rujuk nanti. Okey, so sekarang ni kita tengok sin 30. Sin baris pertama 30 petak ini. So dia adalah 1/2, tanpa buang masa gariskan. Cos 45, cos baris kedua 45 darjah adalah di sini. Maka 1 per punca kuasa 2. Dan obvious sekali, jelas terang, maka tangen 60 jawapannya punca kuasa 2 3. Cuba kita semak, betul tak? Tangen baris ketiga 60 yang ini, ya betul. Maka anda dapat lihat bahawa ia sangat memudahkan anda dan untuk rujukan anda. Ini jadual ini tidak diberi dalam soalan. Jadi perhatikan, perlu ingat. Itu adalah teknik lah, saya dah ajar kelas sebelum ini mengingatnya. Okey, kita bergerak kepada soalan yang kelima. Baik, soalan kelima ini seperti biasa apabila melibatkan combination, gabungan beberapa segitiga, sila kenal pasti ada berapa segitiga sudut tegak yang berkaitan dalam rajah. Adakah anda dapat lihat dua segitiga bersudut tegak seperti saya? Kalau ada dua juga, maka anda dah kuasailah, hampir menguasai. Apakah segitiga tersebut? Kita akan keluarkan. Okey, segitiga yang pertama, sudutnya yang kecil adalah berkaitan dengan sudut Y, segitiga yang kecil, iaitu segitiga Q, R dan S. Okey, kita asingkan. So, kita masukkan nilai, kita ada 12. Segitiga yang kedua, segitiga yang besar di mana sudutnya sekarang adalah X. Okey, dan kita masukkan nilai, kita ada 12, kita ada 20. Ini segitiganya adalah Q, R, P. Okey, dan dikatakan RS adalah sama dengan ST. Dengan kata lain, S tu adalah pembahagi 2. Sebab dia sama besarnya, dia membahagi 2. Baik, ini saya label sebagai segitiga pertama. Ini adalah segitiga yang kedua. So, kita dapat lihat bahawa segitiga yang kedua itu lebih ke arah
hampir lengkap. Sebab apa? Kita ada dua sisi yang diketahui nilai. Manakala segitiga pertama, kita hanya ada satu sisi saja yang kita tahu nilainya. Jadi, di sini kita dapat lihat, kita tak tengok lagi soalan kita nak cuba cari dulu apakah panjang arti. Okay. Kita bergantung kepada segitiga yang kedua. Untuk tahu panjang arti, oleh kerana kita dah tahu dua sisi lain, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Okay. So, kita label dahulu kedua-dua segitiga ni. Mana OAH-nya? Okay, untuk segitiga yang pertama, terang ini adalah H, ini adalah O, ini adalah A. Okay, untuk segitiga yang kedua, ini adalah H, ini adalah O, ini adalah A. Okey, dan yang kita nak cari adalah A, maka teorem Pythagoras kata sekiranya anda nak cari bukan hipotenus, maka A adalah tolakkan hipotenus dengan satu lagi sisi yang lain, punca kuasa 2 kan. Okey, so anda akan dapat jawapan berapa? Tekan kalkulator. Okey, so anda akan dapat jawapan sini 16. Okey, jadi dengan kata lain, ini anda boleh label dah 16. Okey, apabila anda dapat arti 16, ingat lagi pernyataan pertama dia kata RS dan ST tu pembahagi 2 kan. Jadi, dengan kata lain, RS 8, ST 8 lah. Sebab sama besar Di sini saya dah boleh letak 8 dah dekat situ. Okey, baru kita tengok kepada soalan yang pertama, dia nak apa? Cos X kan? So, cos X kita akan rujuk kepada segitiga yang kedua sebab yang kedua yang ada sudut X kan? So, berbalik kepada soka toa. So, ka toa. Okey, jadi bila disebut cos X, maka kita merujuk kepada A per H. Okey, A apa? A adalah 16, H adalah 20. Okey, perhatikan adakah ini boleh diringkaskan lagi? Ya, boleh. Menggunakan sifir apa? Sifir 4. Maka jawapan akhir cos X adalah 16 bagi 4, 4, 20 bagi 4, 5. Ini adalah jawapan akhirnya. Okey, cuba tengok kepada yang kedua. Okey, yang kedua dia tanya kita tangent Y. Jadi Y kita merujuk kepada segitiga yang pertama sebab yang pertama yang ada sudut Y. Jadi tangent, kita tengok tangent adalah toa. Jadi senang ni sebab kita dah faham konsep kan. So tangent Y adalah toa. O dia apa? O dia adalah 12. A dia apa? A dia adalah 8. So 12 per 8, lihat boleh permudahkan lagi tak? Ya. Sifir apa? Sifir 4. Jadi 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Jadi ini jawapan akhirnya. Okey. So diharap semua jelas dan membantu pemahaman anda. Tahniah kepada yang berjaya menjawab dengan betul. Kepada yang masih lagi ada kesalahan, jangan risau, jangan putus asa. Cuba lagi di soalan-soalan yang berbentuk sama. Okey. So itu sahaja kelas kita hari ini, dan untuk latihan hari ini cuba lihat buku teks muka surat 125, ada sedikit aktiviti menarik okey yang anda dapat lihat. Okey, cuba hasilkan corak seperti ini. Okey, kalau anda dapat lihat corak ini adalah sebenarnya ulangan daripada segitiga yang serupa dia mulakan dengan titik tengah di sini, dia ulang. Okey, cuba anda perhatikan, kaji bagaimana dia hasilkan corak ini dan cuba hasilkan semula dalam buku anda. Okey, pastikan anda menggunakan satu muka surat jadi mulakan dengan titik tengah, okey, dan warnakan mengikut kreativiti anda untuk anda hasilkan corak sama tetapi dengan kreativiti anda sendiri dari segi warna dan sebagainya. Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih dan tahniah kepada yang hadir dan mengikuti kelas kita hari ini. Anda sememangnya hebat. Baik, sekiranya ada masalah seperti biasa, boleh tanya saya pada bila-bila masa. Terima kasih. Assalamualaikum.